Yang cerita hadis ni lah. Dia ni pernah terlibat dan turut sama dalam peperangan Hunain. Peperangan Hunain bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam satu peperangan lagi dipanggil peperangan Khaybar, Nabi ini bagi satu habuan untuk dia dalam ghanimah. Disebut ada harta rampasan perang yang diberikan kepada dia. Mana ada habuan dia. Dia dapat satu bahagian ketika berlaku peperangan Khaybar. Mana dia terlibat lah. Dan dia ni riwayat hadis lebih kurang 40 hadis. 40 hadis dan meninggal dunia pada tahun 75 Hijriah. Dia ni meninggal ketika sujud ala solat. Ni antara yang masyhur cerita dia, meninggal dalam waktu sujud. Jurhum ni hebat. Meninggal dalam sujud. Kita meninggal tengah duk steam jam. Na'udzubillah. Tengah duk kena ketum, mata naik atas, pi. Na'udzubillah. Ni minta sebab tu kita kena berdoa ni, husnul khatimah tu berdoa tu. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan baik. Mati tengah mengaji, mati tengah semayang, mati tengah buat ibadah, baca Quran. Dan mati dalam perjalanan nak pergi masjid, nak pergi kuliah, meninggal. Tu husnul khatimah. Minta tu, pasal benda ni kita tak tahu. Kena minta benda tu. Ni dia kata. Kemudian dia kata, kalau kita tengok hadis ni, jadi pertama kan, benda yang kita nak faham ni, Nabi ni larang. Bila Nabi ni larang, orang panggil syariat larang. Nabi kata jangan, bermakna Nabi larang. Bila Nabi larang, benda ni syariat. Atau syariat Islam, dia larang kita guna bekas kepunyaan orang Yahudi ataupun Nasrani. Mudah sebut, orang yang bukan Islam. Satu sebab kesucian tu kita tak tahu. Mereka ni boleh makan apa saja bagi mereka. Bubuh lah benda yang najis ke apa makan. Jadi kadang-kadang bekas yang kita guna tu mereka pernah guna untuk masak benda-benda yang najis. Sebab tu orang duk marah kedai di Ipoh tu. Kedai apa? Abu Bakar kedai apa? Yang dekat garden apa? Kita bukan hak masak tu, memanglah orang Islam masak. Hak buat ayak. Tuan-tuan biasa pergi tu. Senyap semua mana-mana pergi tu. Ni bukan ni benda pejabat agama cerita ni. Aku tengok orang Islam penuh. Dengan haji-haji semua ikut. Tuan-tuan macam ni lah bahasa mudah kita. Tuan-tuan gamak tak pergi minum kedai orang yang bukan Islam, dia bancuh. Kalau item tu gagah, bahasa gagah tu gagah. Boleh gagah. Ini dia sendiri bancuh air tu. Kita minum. Tuan-tuan gamak. Kita tak tahu macam mana dia basuh awan. Kita tak tahu. Sebab arak ada, dia juga dia tuang dalam tu, basuh lagu mana tu. Ni benda kena beringat. Ni Nabi pesan ni kita buat ni. Tuan-tuan beringat sikit. Ni kadang-kadang susah ni bercakap ni. Kadang-kadang orang kata, Ustaz, sedap lah. Kita ni nak jaga, nak buat juga, terpulang lah. Ini kita pesan. Kalau boleh carilah kedai yang kebersihan tu terjamin sikit. Satu, sebab benda makan bila masuk dalam perut dia jadi darah daging. Bila dia jadi darah daging, masuk pula benda haram. Tu yang degil. Tu yang bila orang cerita kebaikan tu dia tak masuk. Bila orang cerita ni benda ni haram, mampu biar. Dia tak lepi. Sebab duk masuk benda haram tu lah. Sebab tu Nabi suruh tinggal benda haram. Jadi nak selamat benda haram tinggal dulu benda syubhah ni. Benda yang kesamaran ni pun bahaya. Dan kita rasa, hatiku tak tenang. Jangan ambil lah. Benda haram tu memang tak boleh ambil dah. Benda syubhah tu. Tengok ni Nabi larang ni. Sahabat kata, jangan. Kecuali tak ada dah. Awak kedai lain tak ada lah. Kedai lain. Tak ada. Ataupun hendak makan juga, tak apalah. Nasi lemak tu memang orang Islam buat. Ayak tu buat sendiri. Bancuh di rumah pergi. Dah nak makan sangat. Bancuh pun dalam jak apa. Tak semua minum. Takut. Benda ni takut tau. Jadi kita duk guna, duk pakai juga. Nak kawan cerita lagi best. Dia masuk tu kedai tu. Memang kedai tu tahu dah. Masak lagu mana dengan belanga dia pun kita tak tahu. Semua dia masak. Order tu kau tiap kungfu tu. Balik awal tu Itu yang bila kata mengaji. Tak sampai seru lagi. Nampak tu. Tu kesan dia tu. Hidayah belum masuk lagi.
Pasal benda tu lah. Tu kita pun kadang-kadang tengok. Jangan cerita orang tak beriman. Orang Islam ni kalau dia masak tak semayang, try makan tengok. Kalau kita jenis kaki semayang, kaki bangun tahajud, try tengok. Ada kesan tak? Cuba tengok malam tu berasa malah. Oh, awak malah malam ni, selalu aku semangat ni. Kesan dia tu. Itu orang Islam tu. Tak semayang tu. Kalau orang bukan Islam dengan basuh macam mana, mandi junub macam mana aku tak tahu. Basuh berak macam mana pakai tisu. Tuan-tuan gamak nak makan. Dia bikin dia je. Sebab tu tengok hadis ni Nabi larang. Kecuali darurah. Tu pun Nabi suruh basuh dulu. Basuh baru makan. Kalau boleh ada, pergi carilah orang Islam. Nampaklah hadis ni. Tu Abi Sa'labah tanya Nabi tu. Sebab tu dia kata. Sebab tu masalah bersuci ni hak ambil berat orang Islam. Ini hak asal dia. Cuma hari ni orang yang bukan Islam pula ambil benda ni. Dia pula jaga sungguh kebersihan. Kita pula berat. Nampak tu? Tu jadi beza tu. Sepatutnya bab kebersihan ni kita kena utama. Kita orang Islam. Kita kena jaga lebih. Hari ni tengok ada negara-negara yang dahsyat kebersihan dia. Sampai dia cerita longkang tu boleh belah ikan tu. Dia cerita di Jepun tu. Sampai belah ikan tu. Ikan dalam longkang tu. Depan rumah tu. Kita longkang depan rumah muntah terus. Keluar dengan hijau, hitam tu cukup. Mereka boleh jadi belah ikan. Tu tengok kadang-kadang negara yang bukan Islam. Dia ambil benda tu. Tu kadang-kadang kita respect kan negara-negara yang bab kebersihan ni dia jaga sungguh. Kita tengok. Sepatutnya kita. Tengok dalam bab ni. Nabi jaga bab kebersihan ni. Ini syariat. Bersih, jaga sungguh. Tu. Sebab tu bila kita buat benda ni, pertama, dia kesan pada diri kita. Kebersihan. Sebab orang suka. Sebab tu Nabi suka bersih. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu setengah daripada iman. Iman ni ada 70 cabang tau. Dibuka dalam kitab Bahrul Mazi tu. Cabang iman ni ada 70. Cabang-cabang iman ni salah satu dia kebersihan. Kebersihan tu termasuk dalam cabang iman. Tengok ni dalam hadis ni. Nabi larang bila kita ambil bekah yang diguna oleh orang Yahudi dan Nasara. Kecuali darurah. Bermakna nak cerita bab kebersihan lah tu. Kena jaga. Kecuali tak ada dah basuh bagi bersih betul baru guna. Tapi kalau boleh guna hak kita. Cari juga. Tak ada baru. Tu Nabi sebut. Habis tu. Kemudian dia kata an Imran ibnu Husainin radhiyallahu anhu. Kita berhenti tu. Lagi takut masjid pun kena, aku pun kena. Kita berhenti tu. Lebih 5 minit dia kata tak apa. Kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ta'ala na'tarifina rizqana ya rabbi faman nabiyyin wa al mursalin walhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.